So guys, video kali ini saya ingin senaraikan 5 lagi lagu berhantu untuk part yang kedua. Sebelum ni saya sudah pernah ceritakan 5 lagu berhantu. So ini 5 lagi lagu berhantu untuk part yang kedua. So guys, adakah lagu ini benar-benar berhantu? Jom dengar cerita ini. Lagu yang pertama, lagu Sri Bunian yang dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramlee. Indah nian istana bunian. Lagu ni kalau anda dengar lirik lagunya, ia seakan-akan memanggil Puteri Bunian dari alam bunian. Dan lagu ni diceritakan dalam sumpahan orang minyak. Dan filem tu pun filem tentang di mana orang minyak yang telah disumpah rupa dia buruk dan dia menjadi orang minyak, dan dia perlu menodai perempuan anak dara untuk menjadi manusia yang normal semula. Dan dalam filem tu ada lagu Sri Bunian, dan kalau kita hayati liriknya, lagu tersebut seperti menyeru bunian. Dan pernah seorang lelaki pernah menyanyikan lagu ni secara santai. Tiba-tiba dia ternampak seorang perempuan yang cantik melambai-lambai memanggil dirinya. So dia terkejut dan dia pergi ke arah tempat perempuan cantik tersebut, dan dia dibawa ke satu kampung yang tidak pernah dia nampak. Dan dia terpikat dengan perempuan tu hingga sanggup berkahwin. Dan bila dia fikir semula, aku nak kahwin ke dengan perempuan ni, sebab dia terfikirkan akan orang tuanya di rumah, gamenya di rumah, dan ada beberapa lagi pekerjaan yang dia rasa lebih penting. So dia terpaksa tangguh dahulu perkahwinannya untuk balik ke rumahnya. Dan pertama kali dia tidak diarahkan balik, tapi dia menyeru agar dia perlu selesaikan urusannya di dunia dahulu, baru dia ingin kahwin dengan Puteri Bunian. Tapi bila sudah dia balik ke dunia, dia tidak mau sudah balik ke alam bunian, dan dia tidak mau sudah menyanyikan lagu Sri Bunian yang dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramlee. Mungkinkah lagu ni menyeru bunian? Lagu yang kedua iaitu lagu Nina Bobo. Ini lagu legend di Indonesia. Lagu ni dari zaman Indonesia dijajah oleh Belanda. Ada seorang ibu, dia mempunyai anak yang bernama Helena Mustika. Ketika umur 6 tahun anaknya sakit, dia menghidap satu penyakit misteri. Setiap malam anaknya menangis. Jadi ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo. Kadang-kadang first tu dia humming saja, dia humming. Tapi lama-lama dia jadikan lagu, dan sampai satu masa anak dia telah meninggal dunia. Walaupun anaknya meninggal dunia, dia masih menyanyikan lagu Nina Bobo sebab dia beranggapan anaknya masih hidup. Dan guys, lagu Nina Bobo ni bila orang nyanyikan, atau ibu-ibu yang ingin menidurkan anak mereka, mereka akan nampak kelibat misteri seorang budak yang menyerupai Helena Mustika. Dan guys, dalam lagu Nina Bobo ni pernah dimasukkan dalam silibus pendidikan muzik di Malaysia. Dan saya di antara orang yang turut mengajar lagu Nina Bobo ni. First saya tidak tahu lagu Nina Bobo ni lagu berpuaka. Tapi sampai satu masa bila saya ajar lagu ni dengan guru-guru, lagu tu sering terngiang-ngiang di telinga. Terngiang-ngiang. Sampai waktu tidur saya masih macam terdengar orang menyanyi lagu Nina Bobo. Sampai saya bangun dari tidur, siapa nyanyi lagu Nina Bobo ni? Lagu ni dia membuat kau terngiang-ngiang. Lagu dia simple saja. Kalau anda tidak percaya, anda dengar dan anda ulang berkali-kali, pasti lagu tu akan terngiang-ngiang di telinga anda. Adakah lagu Nina Bobo ni berhantu? Seterusnya, lagu My Way Frank Sinatra. Ini lagu yang famous bukan saja di negara Malaysia, tapi di seluruh dunia tahu lagu ni. And now the end is near, and so I
Namun begitu, lagu ni diharamkan di pusat karaoke di Filipina. Kenapa pula? Disebabkan ada seorang lelaki ni, dia peminat Frank Sinatra. Okey, dia minat lagu My Way ni, tapi tiba-tiba ada seorang lelaki, dia menyanyi lagu ni dalam keadaan mabuk dan nyanyi lagu ni dalam keadaan sumbang, pitching entah ke mana, tempo entah ke mana, orang mabuk. Jadi peminat si Frank Sinatra ni tidak puas hati dengan lelaki tu, dia pergi tembak. Dia pergi tembak pemuda tu hingga mati. So guys, bukan setakat itu saja, ada beberapa kes lagi di mana ketika seorang tu tengah menyanyi lagu Frank Sinatra, lagu My Way ni, mereka berebut remote, berebut remote untuk menyanyi, dan oleh kerana tidak puas hati, kawannya tu sampai bergaduh sampai mati gara-gara lagu, berebut nyanyi lagu My Way. Memang lagu ni sangat berpuaka. Jadi sampai satu masa akibat lagu Frank Sinatra ni sering berlaku pembunuhan dan pergaduhan di Filipina. Mereka terpaksa mengharamkan lagu My Way dari Frank Sinatra. Lagu yang keempat tidak lain tidak bukan Sheila on 7, lagu Sepia. Semua tahu lagu Sepia ni dibuat khas untuk seorang peminat Sheila on 7 yang ingin ke konsert Sheila on 7, namun dia telah meninggal dunia. Dan ketika salah seorang pemain gitar Sheila on 7, dia terima satu panggilan, dan panggilan tu dia katakan dia peminat Sheila on 7 yang bernama Sepia, dan dia bagi tahu dia peminat betul-betul. Dan pemain gitar Sheila on 7 tu pergi ke rumah Sepia untuk cari dia lah. Dan bila sampai ke rumah, ibu bapa Sepia beritahu yang anaknya sudah meninggal dunia, dan anaknya memang peminat setia lagu Sepia. Dan bila dibuka bilik air, banyak poster-poster Sheila on 7. Dan pemain gitar Sheila on 7 buat lagu khas untuk Sepia, dan tajuk lagu Sepia tu sekarang dinyanyikan. Dan ada orang kata kalau siapa menyanyi lagu ni di tengah malam, Sepia tu benar-benar muncul. Guys, jadi ramai orang akan takut untuk menyanyi lagu Sepia ni pada waktu malam kerana mereka sering nampak kelibat-kelibat dan diganggu oleh makhluk misteri seperti seorang perempuan. Kemungkinankah itu yang disebut Sepia? Dan guys, lagu yang kelima iaitu lagu Seksa dari U-Case. Walaupun lenaku panjang. Lagu ni lagu famous pada 90-an, memang sangat famous. Jadi saya dapat ada satu cerita seorang remaja, ada satu part lirik tu dia nyanyi walaupun lenaku panjang, tapi dia ubah liriknya walaupun leherku panjang, walaupun leherku panjang. Bila dia nyanyi lagu tu di dalam tandas, di asrama, tiba-tiba ada satu makhluk tengah melihat dia dari tandas dan lehernya sangat panjang guys, dan dia terkejut bila nampak benda tu. Dia hanya main-mainkan lagu tersebut dan betul-betul nampak benda tu. Jadi beberapa penduduk asrama mereka tidak percaya akan cerita lelaki tu, dia kata lehernya panjang. Jadi mereka cuba nyanyi dalam tandas dan mengubah lirik kepada leher yang panjang. Dan guys, memang benar guys, beberapa orang yang mencuba nyanyi di tengah malam di dalam tandas dan mengubah liriknya kepada leher panjang, betul-betul mereka akan nampak makhluk yang berleher panjang. Mungkinkah lirik ni menyeru hantu tersebut, ataupun lirik yang diubah tu menyeru hantu tersebut? Kita pun tidak tahu. Tapi apa-apapun, lagu Seksa dari U-Case memang sangat berhantu.